Berharap kerajaan juga dapat menurunkan harga rumah yang sedia ada supaya rakyat B40 ini layak untuk memohon pinjaman dengan pihak bank. Harapan saya untuk belanjawan tahun ini agar pihak kerajaan dapat memberikan lebih kelonggaran kepada mereka ataupun kepada golongan-golongan B40 yang tak pernah memiliki rumah sendiri ini dari segi harga yang terlalu tinggi untuk masa kini ini, dan harapan kami agar urusan pinjaman untuk membeli rumah itu dapat dimudahkan ataupun diberi diberi kelonggaran untuk bagi mereka yang tak pernah memiliki rumah sendiri agar mereka dapat memiliki rumah sendiri. Saya berharap pihak kerajaan dapat membantu golongan B40 untuk mempermudahkan urusan rakyat untuk memiliki rumah mampu milik. Okey, itu antara suara dan juga harapan rakyat khususnya berkenaan dengan rumah mampu milik ini. Dan selepas ni kita nak berbicara dengan lebih mendalam lagi, Sofie. Betul, berkenaan dengan rumah lebih mampu milik ini bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Zakwan Adnan, merupakan Peguam Hartanah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, terima kasih juga kerana bersama kami pada pagi ini. Bila kita bercakap berkenaan rumah mampu milik ini merupakan topik hangat yang sentiasa disuarakan oleh masyarakat khususnya golongan B40 dan juga anak muda di luar sana. Okey, mungkin untuk permulaannya kita berikan gambaran berkenaan pendefinisian rumah mampu milik ini. Khususnya adakah ianya benar-benar rumah mampu milik ataupun rumah hanya mampu tengok saja khususnya bagi golongan B40 dan juga golongan muda. Okey. Baik, terima kasih. Sebenarnya definisi rumah mampu milik ini dia very subjektif. Tapi kalau saya boleh ambil satu definisi daripada United Nations Home Settlement Program 2011, dia bagi tahu beberapa kayu ukur. Pertama, rumah mampu milik ini mestilah kualiti dan lokasinya itu tidaklah jauh sangat. Okeylah, dia boleh terima. Yang ketiganya adalah dari sudut kos. Kosnya itu mampu dan reasonable untuk pembeli-pembeli ini membeli, sehingga kan tidak menidakkan pembeli ini untuk mendapatkan keperluan asas yang lain. Ada satu rumah, ada sebiji kereta, sudah cukup. Itu masuk rumah mampu milik. Tapi kalau kita tengok dekat Malaysia ni, umumnya kita mengetahui rumah mampu milik ini adalah rumah yang diletakkan harga bawah RM300,000. Okey, dari sudut peguam pula kita mendefinisikan mengikut segmen. Rumah mampu milik ini adalah rumah yang dikategorikan sebagai rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah dan rumah yang lain-lain lah. Itu yang dimaksudkan dengan rumah mampu milik. Okey, dan bila kita cakap tentang rumah lebih mampu milik ni kan, kalau kita tengok banyak sebenarnya hartanah-hartanah yang tidak terjual sekarang ini. Mungkin ada beberapa faktor lah. Adakah antaranya adalah faktor gaji dan juga ataupun harga rumah yang semakin meningkat sekarang ini? Okey. Sebenarnya rumah mampu milik ini isu dia bukan isu nasional, dia isu global. Okey, so sudah pasti ia berkait rapat dengan pendapatan isi rumah. Di Malaysia ini setakat tahun 2022, saya rasa pendapatan isi rumah adalah lebih kurang 4,300 begitulah. Kita ambil kira 1,500 gaji minimum suami isteri plus minus 4,500. So mana-mana negara pun mengalami isu yang sama. Okey. So kita bila melihat kepada masalah gaji ini, pertama sekali kalau kita melihat kepada rangkuman Intisari Madani baru-baru ini yang kerajaan umumkan, mereka sasarkan 500,000 rumah mampu milik ini menjelang tahun 2025. Okey. So bilangan itu satu bilangan yang banyak sebenarnya. Betul. Bagi saya, sebab setakat 2020 sebanyak 250,000 rumah mampu milik telah disiapkan. Okey, 2025 tambah lagi 500,000. So apa yang saya perlu cadangkan di sini adalah kerajaan bukan sahaja perlu mewujudkan bilangan rumah, tetapi juga perlu hadirkan bantuan-bantuan lain, insentif-insentif lain bagi memudahkan pembeli-pembeli ini melayakkan mereka memiliki rumah mampu milik. Pasti kalau kita lihat pada ketika ini dan sebelum ini banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif daripada pihak kerajaan, antaranya rent to own ataupun inisiatif rumah pertamaku. Jadi bagaimana, apa lagi aspek-aspek yang perlu kita perkasakan yang boleh kita cadangkan kepada kerajaan khususnya menjelang belanjawan 2023 ini untuk kita memastikan wujudnya pendefinisian rumah lebih mampu milik kepada masyarakat tu di luar sana. Okey, pertama sekali memandangkan saya sebagai seorang peguam hartanah, saya melihat ada beberapa perkara dari sudut kepeguaman. Pertama,
pemilikan rumah mampu milik ini perlu diberi secara adil. Okey, kerana kita tidak mahu ada kerugian dari sudut resources. Contoh saya beri rumah kos rendah di setengah negeri di Malaysia ini, kita dibenarkan untuk memiliki rumah kos rendah ini selagi mana kita tidak punya rumah di negeri-negeri Selangor ataupun Klang Valley. Contohnya, saya nak beli rumah kos rendah di negeri Selangor, saya boleh beli dengan syarat saya tidak ada rumah dekat negeri Selangor. Walaupun saya telah beli rumah dekat Johor, Melaka ataupun Kedah. Okey. So bermaksud saya punya kelayakan dan keupayaan untuk membeli rumah. 2 biji saya dah beli dah. Okey, so ia akan merugikan orang-orang yang sepatutnya boleh membeli rumah dekat negeri Selangor kos rendah tapi kita beli. Itu yang pertama. Betul. Keduanya, dari sudut kiraan asas kalau kita melihat rumah mampu milik ini, definisi yang lain adalah 3 kali ganda daripada gaji tahunan kita. Contohnya gaji sebulan RM3,000, 36,000 setahun, maka yang layak kita beli adalah 108,000 sahaja. Okey. Yang ia tidak reasonable dekat Malaysia. Dia tidak logik dekat Malaysia. Rumahnya bawah 300,000. Kan? So apa yang kita cadangkan adalah yang pertama, kalau dulu 3-4 tahun lepas kita ada skim My Deposit yang kerajaan umumkan. Nak beli rumah ada bantuan 10% deposit daripada kerajaan. Pada ketika itu ramai orang berlumba-lumba untuk membeli rumah. Betul. Dan 2 tahun lepas kerajaan juga memperkenalkan satu skim yang kita panggil sebagai SJKP, Skim Jaminan Kredit Perumahan. Okey, 2022 ditingkatkan kepada 2 bilion. Okey, yang memberi manfaat kepada 14,000 peminjam ketika itu. So ini adalah memberi manfaat kepada pekerja-pekerja di dalam sektor gig ekonomi. Tidak ada payslip. Tidak membayar, diorang tidak ada income tax dan tidak ada KWSP dan apa semua. Contohnya pekerja penjaga jalanan, uptown, pasar malam, semua ini layak untuk membeli rumah mampu milik. Wah, itu dia. Dan bila kita bercakap tentang sekarang ini kan dengan trend untuk membeli rumah ataupun menyewa rumah. Okey. Kalau kita tengok kebelakangan ini juga ramai juga yang memilih pendekatan untuk menyewa berbanding dengan membeli rumah, sedangkan perumahan banyak perumahan yang ditawarkan dengan harga-harga yang tertentu. Kadang-kadang harga-harga yang mampu milik juga sebenarnya. Tuan, bagaimana? Betul. Di Malaysia sebenarnya kadar literasi kita tentang rental market pasaran sewaan ini masih lagi rendah. Dan kalau saya compare dengan negara macam Kanada, New Zealand, Australia, mereka ini lebih memilih untuk menyewa berbanding membeli rumah. Mungkin disebabkan oleh harga rumah yang tinggi. Di Malaysia dia masih lagi rendah sebab dia kata kalau saya sewa baik saya beli. Tetapi dekat Malaysia sekarang ini kalau you memilih untuk menyewa, sebenarnya kamu boleh dapat rumah yang you tak sangka-sangka you boleh duduk pun. Contohnya rumah landed berharga RM500,000, sewaannya taklah mengikut berapa bulanan bayaran kepada bank. Sebab pasarannya tidak begitu dekat Malaysia. Mungkin bayar bank RM2,500 untuk RM500,000, tapi kita dapat sewa dalam lebih kurang dalam RM1,800 sahaja. So you dapat satu rumah yang landed. Sebab apa di Malaysia ini ada 2 perkara yang menjadi pokok utama kenapa kita sukar untuk dapat rumah mampu milik. Pertama adalah dari sudut literasi keuangan. Okey. Yang kedua adalah kadar keberhutangan isu rumah itu tinggi. Kita kena faham harga hartanah naik, harga pendapatan tidak naik selari dengan harga hartanah. So ini yang menjadi masalah dekat Malaysia. So bila kerajaan wujudkan 500 unit menjelang 2025, kita kena betulkan yang belakang ini supaya ia bergerak selarilah. Okey, itu permasalahan-permasalahan utama yang melingkari dalam kalangan masyarakat pada ketika ini, khususnya dalam usaha untuk membeli rumah yang lebih mampu milik ini. Okey, kita tadi di awal sebelum kita berbincang tadi kita dah saksikan vox pop dan juga suara harapan masyarakat berkenaan rumah lebih mampu milik ini. Dan sudah pastinya beberapa minggu saya lagi menjelang 24 Februari Belanjawan 2023 ini. Apa antara perkara yang perlu ditekankan oleh kerajaan, antara bantuan yang perlu diperkasakan untuk memastikan golongan B40, golongan anak muda ini, pekerja gig ekonomi ini mampu memiliki rumah kediaman sendiri? Okey, macam saya katakan tadi, pertama sekali skim bantuan untuk mereka-mereka ini perlu ditingkatkan lagi. Okey, saya difahamkan akan ditingkatkan kepada RM3 bilion. Okey, so itu yang pertama. Sebab golongan-golongan ini, mereka ini melihat kepada keupayaan mereka, mereka ada tunai yang banyak. Okey, cuma mereka bila mereka pergi ke bank, mereka ini tidak bankable. Kerana dokumentasinya tidak lengkap. Itu yang pertama. Keduanya, saya berharap sangat kerajaan wujudkan insentif-insentif entry cost untuk pembeli-pembeli rumah ini. Okey, apa yang kita ada sekarang ini sangat bagus, iaitu kita bagikan insentif pengecualian duty stamp, rumah di bawah RM500,000 dan sebagainya. Cuma entry cost itu lebih penting. Kan? Nak beli rumah, you mesti ada deposit 10%.
Okey, bukan itu saja, bayaran guaman, Betul. bayaran juru nilai dan sebagainya, itu yang perlu difikirkan. Kan? Sekarang ni pun bank-bank pun telah mula dan rancak untuk memberi pembiayaan sehingga 100%. Kan, youth scheme dan sebagainya. Ini yang perlu diperkemaskan dan ditambah baik dalam bajet yang akan datang ini. Dan adakah saranan Tuan lah bagi golongan-golongan muda, anak-anak muda ni untuk membeli rumah seawal usia yang boleh? Saya sangat menyarankan mereka boleh membeli rumah seawal usia yang boleh. Okey, kerana kita kena faham bahawa rumah mampu milik ini, rumah kos rendah, sederhana rendah ini, dia mengikut kepada tangga gaji. Okey, sekiranya anda terlepas peluang di awal usia pekerjaan anda ini untuk memiliki rumah, maka hala ke depan nanti rumah itu akan jadi tinggi dan mungkin anda tidak boleh meet dengan pendapatan dan harga rumah yang telah meningkat naik. Satu lagi perkara yang disuarakan oleh masyarakat ialah kita melihat kepada bentuk jangka masa panjang berkenaan rumah mampu milik yang kondusif dan selesa. Jadi bagaimana Tuan melihat perkara ini untuk kita memberikan perhatian kepada nilai tambah kepada rumah mampu milik ini, khususnya dari aspek infrastruktur, parkir kenderaan dan juga infrastruktur seperti sekolah, jaringan jalan raya dan sebagainya, Tuan. Ini satu isu yang perlu kita beri keseimbangan. Sebabnya untuk kita dapat satu rumah yang berdekatan dengan penghutan awam, sudah semestinya lokasi itu kita panggil sebagai prime area. So dia akan bercampur bau lah. Harganya mungkin lebih tinggi sedikit dan sudah semestinya lebih tinggilah. Kan? Sebab itu baru-baru ini beberapa kumpulan pemaju telah berbincang. Mereka mengatakan bahawa masalah kenapa orang tidak membeli rumah mampu milik sekarang ini disebabkan modelnya tidak menepati cita rasa. Kan, pembeli-pembeli ini. Kan, pembeli ini rata-ratanya datang daripada golongan muda. Kan, mereka ini mahukan apartmen yang dilengkapi dengan swimming pool, misalnya kata, gym, dekat dengan KTM dan sebagainya. Itu belum lagi dan masih lagi dipertimbangkanlah. Saya berharap dapatlah direalisasikan satu hari nanti. Ya, insya-Allah. Dan kalau kita lihat juga kan nilai ambang harga bagi rumah mampu milik ini sangat berbeza-beza. Sebagai contoh kita ambil di Selangor ini, bagi daerah Petaling Jaya berbeza dengan Bangi, berbeza dengan Kuala Selangor, berbeza dengan Hulu Selangor. Jadi bagaimana kita berikan gambaran situasi ini khususnya untuk golongan B40? Ialah kita lihat ada yang sampai ke tahap sanggup tinggal berjauhan daripada tempat kerja semata-mata untuk memiliki rumah kediaman yang mampu milik, Tuan. Itulah saya berbalik kepada apa yang saya katakan tadi. Kualiti dan lokasi rumah mampu milik itu perlu diambil kira oleh kerajaan lah dalam menyediakan unit-unit rumah mampu milik ini. Sebab apa yang kita nampak sekarang ini adalah rumah-rumah yang berharga di bawah 100,000. Kebanyakan di luar-luar bandar. Betul. Kan? Betul. Kerana apa yang penting adalah bila you beli rumah mampu milik, okey, kos itu perlu diambil kira. Kan saya kata tadi, apabila kos itu perlu diambil kira tanpa menidakkan hak-hak dia yang lain. Okey, contohnya pengangkutan, logistik, you duduk kat Negeri Sembilan, you nak kerja dekat KL dan sebagainya, itu semestinya akan meningkatkan kos. Dan ini pun perlu diambil kira lah. Saya rasa sinergi antara kerajaan, pemaju, pemain industri hartanah sangat penting dalam merangka bajet yang lebih eksklusif untuk rumah mampu milik ini. Wah, itu dia. Dan sedikit kata-kata daripada Tuan sendiri kepada masyarakat yang untuk kita ambil tahu tentang perkara ini dan juga ambil peluang lah untuk kita membeli rumah berbanding dengan kita sewa rumah. Betul. Pertama sekali, kalau ada peluang untuk beli rumah, lebih baik you beli rumah lah. Okey. Keduanya adalah rumah ini menjelang 2025 banyak unitnya. Betul. Okey. So mula daripada sekarang, rancang kewangan anda, profil kewangan anda supaya anda ini lebih bankable dan mampu untuk memiliki rumah yang mampu milik ini. Tidaklah kita rasa gaji kita ini sesuai, tiba-tiba kita pergi bank, rupanya tak mampu nak beli. Itu kita perlu elakkanlah. Okey, banyak tips-tips yang bermanfaat yang disampaikan oleh tamu kita pada pagi ini, khususnya kepada masyarakat di luar sana untuk kita memahami berkenaan prosedur untuk memiliki rumah mampu milik ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Zakwan Adenan, Peguam Hartanah, Tetuan Asiah dan Hisam bagi cawangan pagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Okey, baik, dan seterusnya para penonton kita akan